Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai semua. Okey, berjumpa lagi kita di sesi PDP Spotlight. Okey, iaitu berkaitan dengan tajuk kita lah pada hari ini, yang saya boleh kongsikan kepada anda melalui PDP Spotlight, iaitu Upskilling Kompetensi Digital Guru. Yang mana tajuk yang saya dapat pada hari ini ialah pembangunan murid digital di luar bilik darjah. Okey. Right. Untuk makluman you all semua, okay, berkaitan dengan perkongsian pada hari ini adalah saya mungkin akan cerita sedikit lah siapa saya. Mungkin ada di kalangan luar sana yang pernah bertemu dengan saya atau jumpa dengan saya. Saya adalah Cikgu Elgamilo bin Habibuntan, okay, yang merupakan guru penolong kanan co-curriculum SK Bukit Kasing. Saya juga merupakan Johan Cikgu Juara Digital pada tahun 2021. Dan saya juga merupakan Microsoft Innovator Educator Expert, Google Certified Trainer, Apple Professional Learning Specialist, dan Alhamdulillah pada beberapa bulan lalu saya telah mendapatlah pengiktirafan Apple Distinguished Educator di Gold Coast, Australia. So itu serba sedikit mengenai profil saya dan bagaimana saya bermulanya dalam bidang digital pendidikan ni apabila turning point semasa pandemik. Okay. Semasa pandemik pada masa itu adalah turning point yang mana saya diberikan peluang banyak buat perkongsian apabila kita tidak dapat bersemuka. Bila kita dapat bersemuka dan sekolah pun tidak dapat dibuka secara sepenuhnya, jadi kita pembelajaran adalah secara dalam talian, on the spot ketika itu. Jadi semasa itulah ketika itulah saya diberikan peluang untuk berkongsi lebih banyak konten kepada murid-murid, kepada guru-guru, khususnya kepada pendidik di luar sana. Okay? Kalau anda dapat lihat pada slide yang saya paparkan di sebelah saya ni adalah ini adalah semasa saya lah selepas saya menjadi Cikgu Juara Digital. Okay? Yang mana saya diberikan peluang dan saya diberikan liputan penuh 4 muka surat pada ruangan akhbar. Masa tu ada Kosmo, Utusan, Berita Harian, okay? Dan Alhamdulillah lah ianya memberikan satu suntikan motivasi kepada saya untuk saya lebih memberikan perkongsian dan ilmu kepada murid-murid dan rakan-rakan guru di luar sana. Okey, baik. Dan kemuncaknya apabila saya diiktirafkanlah, saya dinobatkan sebagai juara, Cikgu Juara Digital pada tahun 2021 dan ketika itu kami telah mendapat geran. Saya telah mendapat geran sebanyak 15,000 dan telah diberikan untuk membina Digital Maker Hub di sekolah saya. Dan Alhamdulillah program itu dah berjalan dengan baik dan banyak perkongsian yang telah kita lakukan dan saya laksanakan di peringkat sekolah, daerah, negeri dan seterusnya di peringkat kebangsaan. Okay, kita go through kepada topik kita pada hari ini. Jadi kalau kita lihat kepada tajuk pada hari inilah pembangunan murid digital di luar bilik darjah. Kita melihat bagaimanakah dikatakan dengan pembelajaran digital di luar bilik darjah. Sebab biasanya kita melihat dan kita mendapat maklum bahawa pendidikan dan pembangunan kemahiran yang dijalankan di luar persekitaran kelas formal itu yang biasa kita dapat fahaman kita dan kita berikan dadahan. Jadi untuk makluman kepada warga pendidik dan audien di luar sana, sebenarnya telah Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan surat perkeliling ikhtisas bilangan 11 pada tahun 2004 yang mana pelaksanaan pembelajaran luar bilik darjah PBL, kita panggil dia PBL, telah disebarluaskan kepada semua sekolah, yang mana program pembelajaran luar bilik darjah ini PBL adalah satu proses pemikiran yang diperkenalkan oleh KPM yang saya katakan tadi adalah bermula pada 2000, pada tahun 2000 lah dan di awalnya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya apakah objektif utama dilaksanakan PBL ni? Biasanya PBL sebelum ni kita lihat luar bilik darjah, lawatan dan sebagainya, tetapi kalau kita lihat objektif pertama dia adalah dia mengukuhkan kefahaman murid terhadap konsep yang dipelajari dalam kelas. Ini saya ambil daripada garis panduan yang diberikan oleh Pusat Pengembangan Kurikulum.
Okey, selepas dikeluarkan surat siaran tersebut pada 2016 satu garis panduan telah dikeluarkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum, okey, yang mana dinyatakan di situ objektif dia adalah mengukuhkan kefahaman murid terhadap konsep yang dipelajari. Jadi pembelajaran di luar bilik darjah ni sebenarnya ia berfungsi dan bertujuan untuk mengukuhkan fahaman murid. Contohnya murid kita belajar dalam kelas berkaitan dengan sains dan sebagainya. Jadi untuk faham dengan lebih lanjut, biasanya murid akan keluar pada kelas, contohnya melihat pokok, bunga dan sebagainya. Okey, itu contoh. Dan objektif yang kedua adalah untuk memberikan pengalaman pembelajaran dalam situasi yang sebenar, bermakna dan menyeronokkan. Baik. Suka saya kongsikan kepada anda di sana, di luar sana, bahawa sebenarnya murid-murid kita dia lebih suka belajar di luar bilik darjah. Sebagai contoh, satu hari murid akan menghabiskan masa lebih kurang 4 jam di dalam kelas, minima 4 jam di dalam kelas. Jadi apabila kita melaksanakan pembelajaran di luar daripada bilik darjah, sebenarnya ia memberikan satu pengalaman dalam situasi yang sebenar dan bermakna kepada murid kita. Seperti macam saya katakan tadi, sebagai contohnya pembelajaran sains, kiranya mereka membelajar dari segi pelbagai jenis tumbuhan, pelbagai jenis akar dan bunga. Apabila mereka keluar daripada bilik darjah, mereka mendapat pengalaman pada situasi yang sebenar. Okey. Dan yang ketiga adalah mengembangkan kemahiran sosial dan kerja berpasukan. Baik, of course, apabila aktiviti ini di luar dalam bilik darjah, ia akan memberikan perkembangan kemahiran sosial. Kalau dalam kelas biasanya murid sukar untuk ataupun jarang diberi peluang untuk bercakap ataupun berbincang. Okay? Walaupun ada aktiviti perbincangan dalam kelas, tetapi sekiranya kalau di luar bilik darjah, sebenarnya dari segi kemahiran bersosial dan kerja berpasukan ini dapat dilihat apabila tugasan yang diberikan kepada murid-murid tersebut. Okay? Mungkin kita dapat lihat nantilah contoh-contoh yang akan saya berikan. Dan seterusnya, meningkatkan minat murid untuk belajar. Kalau anda dapat lihat sebagai contohnya di sebelah ni, ini adalah pembelajaran bukan di dalam bilik darjah. Ini mereka buat aktiviti di dewan. Mereka buat rakaman, mereka belajar secara digital, menggunakan peralatan digital dan sebagainya. Okay. Yang ketiga, mengintegrasi pelbagai disiplin ilmu dalam satu masa. Okay. Apabila ianya diperkenalkan pada tahun 2000, kita melihat ketika itu pendidikan digital tidak luas. Penggunaan ICT pada ketika itu baru bermula masa itu. Kerana kita masa tu pun kalau kita dapat lihat bahawa capai internet pun tidak seperti sekarang ini. Dia lebih luas. Sekarang ini lebih luas. Murid boleh belajar secara banyak dalam talian. Tetapi pada suatu ketika dahulu, jadi ia memperkenalkan integrasi dengan pelbagai ilmu dalam satu masa. Jadi objektif ni sebenarnya sangat bersesuaian untuk kita apply di dalam sekolah kita lah, ataupun di luar bilik darjah. Baik, ini yang saya katakan tadi, bagaimana kita dapat menarik minat murid. Bukan sekadar pengajaran secara konvensional ataupun tradisional. Apabila anda lihat contohnya gambar yang pertama ni di atas ni adalah contohnya ini ketika itu adalah pandemik. Apabila pandemik saya tidak dapat pergi ke sekolah, murid-murid tak dapat hadir ke sekolah, jadi saya mengajar secara dalam talian. Jadi apabila kita menggunakan pelbagai teknologi digital pada ketika itu, sebenarnya dapat menarik minat murid. Okay? Dan seterusnya kalau anda dapat lihat, ini adalah salah satu contoh bilik digital yang telah kami bina, yang saya bina di sekolah saya. Okay, hasil daripada yang saya menang daripada Cikgu Juara Digital 2021 itu, yang mana kita dapat bina satu bilik yang lebih kondusif. Dan seterusnya kalau anda dapat lihat, ini adalah bagaimana pelajar itu sendiri menggunakan teknologi digital untuk mereka belajar di dalam bilik darjah maupun di luar bilik darjah. Okey, baik. Dan kalau kita lihat daripada garis panduan melalui Pusat Pengembangan Kurikulum ini, mereka mensasarkan kepada 3 model. Kepada 3 model contoh. Jadi di sini saya akan berikan kepada anda contoh-contoh model yang dilaksanakan, yang saya telah laksanakan mengikut kepada pembelajaran di luar bilik darjah. Okey, model yang pertama adalah luar bilik darjah dalam kawasan sekolah. Yang pertama, dia terbagi kepada 3. Di dalam kawasan sekolah, di luar kawasan sekolah bahan pilihan, dan di luar daripada kawasan PPD dan JPN kita, iaitu di luar negeri ataupun di luar negara.
Baik, jadi ini adalah model pertama yang saya telah laksanakan di peringkat sekolah saya lah. Jadi apabila kita sebut berkaitan dengan digital, mahu tidak mahu kita memang memerlukan peralatan teknologi semasa. Okay? Sebagai contoh, anda dapat lihat dua gambar berbeza walaupun aktiviti yang sama, tetapi masa tu saya menunjukkan kepada murid apa perbezaan sekiranya kita menggunakan teknologi tradisional dengan teknologi yang moden. Kalau anda dapat lihat di sebelah kanan saya ni, okay, di sebelah kanan saya, yang mana murid mengukur yang ini adalah gelanggang takraw. Murid mengukur gelanggang takraw kerana masa itu saya mengajar matematik bertajuk unit. Kita bagi contoh, kalau pelajar ukur menggunakan pembaris untuk mengukur luas gelanggang itu, satu kumpulan menggunakan pembaris, satu lagi kumpulan menggunakan iPad, iaitu metering secara digital. Okey, pengukuran measure secara digital. Okey, dia punya measure secara digital. Jadi kita dapat lihat bahawa penggunaan digital ni lebih pantas berbanding dengan cara tradisional, iaitu dengan pembaris. Jadi di sini saya memberikan pengetahuan kepada murid bagaimana kalau kita menggunakan teknologi sebenarnya ia membantu murid dan ianya menarik minat murid, dan pada masa yang sama boleh memantaskan, mempercepatkan proses mendapatkan maklumat, mendapatkan jawapan, dan seterusnya. Kalau kita dapat lihat berdasarkan gambar rajah ni adalah ianya satu aktiviti yang menyeronokkan kepada murid. Okey, ini kalau sebagai contoh, ni saya bagi tahu contoh model satu kalau di luar bilik darjah dalam kawasan sekolah. Kalau kita lihat bagaimana model yang kedua, ini di luar pada sekolah lah, yang mana kita bawa murid lawatan ke satu tempat. Sebagai contoh, saya bawa lawatan murid ke pusat sains dan sebagainya. Di situ sebenarnya kita dapat memberikan pendedahan kepada murid bagaimana apa yang mereka pelajari dalam kelas. Sebagai contoh, saya pegang iPad tersebut, kita tunjuk apa yang mereka pelajari dalam kelas, dan apabila mereka keluar ke lapangan di situasi sebenar, mereka akan dapat lihat sesuatu pembelajaran itu dengan lebih detail, lebih mendalam, dan lebih realistik. Okay? Dan sebagai contohnya, satu lagi itu sebelah tu dinosaur. Jadi murid boleh menyentuh dan boleh melihat sebenarnya berapakah scale, berapakah saiz dinosaur yang sebenarnya. Jadi ini adalah model yang kedua. Okay? Bagi pula model yang ketiga adalah jauh daripada kawasan sekolah, iaitu biasanya ini perlu kebenaran lah, PPD, JPN dan sebagainya, yang mana ini lawatan di luar negeri daripada murid-murid. Jadi sebenarnya bukan kepada murid-murid saja, tetapi sebenarnya guru-guru juga perlu kita mengadakan pembelajaran di luar daripada kawasan kita supaya kita dapat lebih banyak pengetahuan dan pengalaman. Okey? Baik. Jadi selepas saya kongsikan 3 modul tadi, jadi di sini suka saya nak sarankan ataupun saya memberikan sedikit panduan kepada anda semua, bagaimanakah untuk kita memastikan bahawa objektif ataupun pembelajaran digital di luar bilik darjah ni dapat kita laksanakan. Ini adalah contoh-contoh yang saya buat. Okey, pertama yang saya sarankan adalah kita perlu ketahui keperluan murid. Macam saya katakan tadi, kita perlu ketahui keperluan murid apabila saya masuk ke kelas. Bila saya masuk ke kelas, pertama saya lakukan adalah saya tanya kepada murid, apakah keperluan mereka untuk mereka mempelajari satu topik, terutamanya topik yang sukar. Jadi kebanyakannya mungkin pelajar mengenali saya lebih kepada guru ICT ataupun guru yang mengajar menggunakan teknologi. Murid-murid prefer, cikgu boleh tak bawa projektor, cikgu boleh tak bawa pergi makmal komputer, cikgu boleh tak bawa ke bilik digital, cikgu boleh tak kita belajar di luar bilik darjah. Ini adalah keperluan murid, kehendak murid. Maksudnya di situ kita dapat tahu bahawa murid-murid kita apabila setelah 3 jam, 4 jam di dalam kelas, mereka perlu keluar. Mereka perlu satu suasana pembelajaran yang lebih santai. Jadi di situlah saya mengambil satu panduan untuk saya laksanakan. Yang kedua adalah pilih platform pembelajaran yang sesuai. Baik, apabila kita sebut dengan berkaitan dengan digital, KPM sendiri telah melancarkan DELIMA, okay, Digital Initiative Learning Initiative Malaysia, yang mana
di situ kita ada 3 platform, iaitu platform Microsoft, kita ada platform Google dan kita ada juga platform Apple, yang mana di dalam ketiga-tiga platform gergasi itu dia memberikan input-input dan memberikan sumber-sumber bahan digital yang sesuai kepada murid-murid. Okay? Jadi kepada cikgu-cikgu di luar sana, explore lah platform yang sesuai untuk murid. Sekiranya anda lebih suka kepada video, mungkin anda boleh akses dalam YouTube, dan sekarang ni TikTok pun dah banyak dah tip dan triks yang pendek-pendek dikongsikan oleh warga-warga pendidik di luar sana. Okay? Yang ketiga, saranan saya adalah kita sediakan pelbagai sumber pembelajaran. Maksudnya di sini adalah apabila ketika pandemik itu berlaku, kita dapati sumber pembelajaran berkembang dengan sangat-sangat pesat, sumber pembelajaran digital pada ketika itu. Okay? Yang mana bahan digital ketika itu berkembang dengan sangat banyak apabila cikgu mula menghasilkan konten. Sebab apa? Sebab mereka tak dapat bersua dengan pelajar. Apabila mereka tak dapat bersua dengan pelajar, macam mana nak mengajar? Macam mana nak dapat bahan? Jadi ketika itulah saya dapat lihat bahawa ramai guru-guru kita yang menghasilkan sumber pembelajaran, yang menghasilkan konten, bahan digital ketika itu. Jadi salah satu daripadanya untuk melaksanakan pembelajaran di luar bilik darjah ini bukan hanya di luar daripada kelas tetapi melalui secara dalam talian. Ini adalah satu kaedah yang boleh dilaksanakan. Okay? Kita banyak, contoh kuiz, kita ada kuiz secara dalam talian, kita ada quizzes, kita ada Kahoot, kita ada Nepot dan sebagainya, world secara digital, okay, secara dalam talian. Jadi kita boleh mengeksplor secara dalam talian pelbagai sumber pembelajaran digital. Baik, yang keempat adalah latihan kemahiran kritis digital. Okey, di sini pula adalah panduan ini dapat dilaksanakan sekiranya kita memberikan latihan tu kepada murid-murid kita. Saya ada tak saya bagi contoh di sini? Nanti saya tunjukkan contoh. Baik, latihan yang diberikan kepada murid, macam saya banyak memberikan contoh-contoh ataupun tugasan-tugasan yang perlu dilaksanakan oleh murid menggunakan digital. Sebagai contoh, saya suruh pelajar menggunakan iPad, menggunakan komputer. Macam baru ini kita menggunakan buat nota dan sebagainya. Pelajar menggunakan Canva, pelajar menggunakan iPad, menggunakan Keynote untuk melukis ilustrasi. Pelajar menghasilkan video pembelajaran mereka sendiri ataupun tugasan mereka adalah melalui penghasilan melalui TikTok. Jadi perkara-perkara ini adalah satu kaedah ataupun satu panduan yang boleh kita laksanakan kalau kita nak melaksanakan pembelajaran secara di luar bilik darjah. Okay. Baik, seterusnya yang kelima adalah bina komuniti pembelajaran dalam talian dan luar talian. Baik, kenapa kita perlukan komuniti? Persoalan dia, kenapa kita perlukan komuniti? Baik, apabila kita ada satu komuniti, kita ada pelbagai network, kita ada ramai rakan-rakan guru dan pelbagai contoh perkongsian dan sebagainya. Jadi melalui hubungan komuniti kita bersama-sama dengan rakan di luar sana, sebab kalau kita dapat lihat di luar sana ada banyak sekarang ni, contohnya dalam grup Telegram, dalam grup Facebook, mereka ada grup, mereka telah membina satu komuniti yang utuh. Okay, sebagai contohnya Google dia ada komuniti dia sendiri, Microsoft dia ada MIE komuniti dia sendiri, macam Apple dia ada Apple Teacher Community Malaysia. Jadi apabila adanya satu komuniti, sebenarnya kita dapat pelbagai contoh, pelbagai ilmu, pelbagai kemahiran yang dapat kita pelajari untuk kita berikan kepada murid-murid. Begitu juga dengan murid-murid. Sebab murid-murid sekarang ni melalui TikTok mereka berkomunikasi dengan rakan-rakan di luar sana. Kalau suatu ketika dahulu Facebook menjadi satu media-media sosial yang popular, seterusnya Instagram, dan kini apabila TikTok sudah menjadi trending, jadi ramai kita lihat pelajar-pelajar kita menggunakan sumber-sumber dan komuniti-komuniti wujud dalam platform tersebut. Baik, seterusnya
ikuti pembangunan teknologi terkini. Tidak dinafikan teknologi ICT iaitu berkembang sangat pantas, sangat-sangat cepat. Ilmu yang kita, kemahiran yang kita dapat pada hari ini adalah kadang-kadang selepas setahun, kadang-kadang dia dah out to date. Okay, dah out to date dah terkebelakang. Jadi melalui kita mengikuti pelbagai kursus, bengkel dan mengikuti perkembangan teknologi terkini, kita dapat mengukuhkan lagi kemahiran kita dan kita dapat memberikan manfaat tu kepada murid kita. Okay, sebagai contoh, sekarang ni kita popular dia apa dia? AI. Betul tak? Ramai di kalangan di luar sana menggunakan sistem AI. Menggunakan aplikasi AI, mereka buat muka, mereka menghasilkan image. Siapa sangka pada suatu ketika dahulu kita nak menghasilkan image sangat-sangat sukar. Kita terpaksa lukis sendiri, kita terpaksa upah orang ataupun kita terpaksa mencari dan sebagainya. Tetapi kini lebih mudah menggunakan prompt melalui AI ataupun ChatGPT, kita boleh menghasilkan sesuatu image yang luar biasa ataupun mengikut kehendak kita. Dan melalui ChatGPT juga kita dapat menghasilkan pelbagai penulisan, pelbagai bahan, pelbagai maklumat yang kita nak perolehi dengan pantas dan lebih spesifik daripada kehendak kita berbanding kalau kita melayari melalui enjin pencarian. Baik, seterusnya yang ketujuh, libatkan ibu bapa dan penjaga. Baik, dalam perkara ini adalah kita boleh melibatkan ibu bapa dan penjaga seperti PIBG, PIBKS untuk memastikan bahawa objektif ataupun apa yang kita sasarkan tu tercapai. Jadi ini adalah saranan saya yang ketujuh. Jadi apa yang saya laksanakan di sekolah saya adalah saya melibatkan PIBG, saya melibatkan PIBKS ataupun syarikat industri di luar sana untuk melibatkan diri untuk memastikan bahawa pembelajaran digital dapat diperluaskan kepada anak-anak murid. Sebab saya mengajar di kawasan kampung. Apabila saya mengajar di kawasan kampung, sudah pasti terdapat beberapa kekurangan yang kita tidak dapat elakkan. Jadi melalui penglibatan ibu bapa, penjaga, syarikat swasta, jadi kita dapat melaksanakan pelbagai aktiviti ataupun pelbagai program-program secara digital ICT dengan lebih luas. Okey, jadi berikut adalah 7 lah yang saya telah kongsikan kepada anda, saranan dan panduan kepada anda supaya ianya boleh dimanfaatkan dan ianya jadi panduan kepada anda. Okey, jadi akhir daripada saya adalah kita tidak akan pernah berjaya sekiranya kita hanya melihat kejayaan orang lain tanpa ingin berusaha untuk berjaya. Okay. Sekiranya anda ada soalan, anda boleh kemukakan. Dan berikut adalah saya punya YouTube, pautan Facebook, TikTok dan juga saya punya website. Okay. Kalau ada soalan nanti anda boleh utarakan. Kan? Terima kasih.